4 tertib pelaksanaan haji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita dapat lagi meneruskan siri live ulang kaji umrah dan haji siri yang ke-21. Hari ini adalah rentetan daripada siri yang semalam, iaitu kita mempelajari tentang tertib pada kebanyakan rukun, iaitu rukun yang ke-6 dalam haji. Tuan-tuan, puan-puan, cik puan yang bersama dengan saya pada hari ini, terima kasih kepada anda semua. Tolong saya untuk share dan tag kawan-kawan, beritahu kawan-kawan, kongsikan di grup WhatsApp supaya kita dapat menyebarkan perkara-perkara yang bermanfaat kepada orang lain, insya-Allah. Rujukan saya pada hari ini ialah Fiqh Haji Contemporary oleh Dr. Jamaluddin Hashim, buku yang sangat bermanfaat dan buku yang agak advance bagi kita, insya-Allah. Jadi ini adalah pelajaran kita semalam. Siapa yang ingin mengulang kaji boleh melihat semula rakaman live yang saya tinggalkan di Facebook Umrah Andalusia Bahau, dan juga di YouTube Umrah Andalusia Bahau, dan di IGTV Instagram Umrah Andalusia Bahau. Secara ringkasnya apa yang kita belajar semalam, iaitu kita belajar tentang tertib haji, iaitu rukun yang ke-6. Rukun yang ke-6 ini adalah tertib pada kebanyakan rukun. Bermaksud ada beberapa rukun yang tidak mengikut urutannya. Dan boleh lihat di sini yang saya highlightkan, iaitu sa'i, bercukur atau bergunting. Itu adalah rukun yang kita kena ambil perhatian di dalam pelajaran kita pada hari ini. Dan secara ringkasnya Dr. Jamaluddin Hashim ada menyatakan di sini ada 4 cara untuk kita melaksanakan haji ataupun 4 urutan rukun-rukun tersebut. Kita teruskan kepada cara yang pertama, iaitu cara ini sering dilaksanakan oleh sesetengah jemaah package yang melaksanakan haji tamattu'. Kita sudah bicarakan semalam apakah bermaksud jemaah package, ataupun ada juga yang boleh lihat di sini kita panggil jemaah muassasah, dan ada juga kita panggil jemaah package. Jemaah package ini adalah jemaah yang pergi haji dengan package swasta, iaitu dengan pengelola jemaah haji yang berdaftar dengan tabung haji. Contohnya mereka pergi dengan Andalusia Travel and Tours ataupun syarikat-syarikat yang lain. Kemudian jemaah muassasah ni apa pula? Iaitu jemaah yang mengikut muassasah tabung haji. Ini adalah majoriti jemaah haji Malaysia, mereka akan pergi dengan jemaah muassasah tabung haji. Baik. Kita kena faham itu kerana apa? Kebiasaannya kalau jemaah pergi dengan muassasah tabung haji, selepas bermabit di Muzdalifah, mereka akan terus pergi ke Mina sehinggalah selesai hari tasyrik, barulah mereka akan pulang ke Mekah untuk melaksanakan baki-baki pekerjaan haji yang belum dilaksanakan. Berbeza dengan sesetengah jemaah package yang melaksanakan haji dengan package swasta, ataupun mereka tidak mengikuti muassasah tabung haji atas sebab-sebab yang tertentu, maka mereka akan pulang terus ke Mekah selepas bermabit di Muzdalifah. Maka mereka akan melaksanakan dulu ibadah haji dan sa'i, barulah mereka akan pulang semula ke Mina untuk melaksanakan ibadah-ibadah di Mina. Baik. Jadi sebab itu kita kena faham di dalam bab ini, iaitu 2 jenis yang perlu kita fahami, iaitu sama ada jemaah itu mengikuti muassasah tabung haji ataupun
mereka mengikuti jalan yang lain, dan juga adakah mereka melaksanakan haji tamattu' ataupun mereka melaksanakan haji qiran ataupun haji ifrad. Apa pula beza? Okey, bezanya adalah haji ifrad ataupun haji qiran, mereka boleh ataupun mereka sunat untuk melaksanakan tawaf qudum. Selepas tawaf qudum mereka boleh terus melaksanakan sa'i. Pada waktu itu mereka belum lagi melaksanakan wukuf di Arafah. Berbeza dengan jemaah yang melaksanakan haji tamattu'. Jemaah yang melaksanakan haji tamattu' selepas berniat di hotel penginapan, mereka terus pergi ke Arafah. Bermakna mereka perlu melaksanakan sa'i selepas daripada melaksanakan tawaf rukun. Baik. Jadi kita lihat semula pada cara yang pertama ini, iaitu yang dilaksanakan oleh sesetengah jemaah pakej yang melaksanakan haji tamattu'. Pun ini adalah tarikh-tarikh kebiasaan mereka melaksanakan ibadah-ibadah ini. Baik. Jadi pada 8 Zulhijjah, jemaah pakej yang melaksanakan haji tamattu', mereka akan berniat ihram di hotel penginapan. Kerana apa? Kerana jemaah haji tamattu' apabila mereka sampai ke Mekah, mereka akan melaksanakan umrah dahulu. Apabila mereka selesai melaksanakan umrah, mereka terlepas daripada patang larang ihram. Kemudian mereka perlu berniat semula di hotel penginapan untuk mereka melaksanakan ibadah haji pula. Maka mereka akan berniat di hotel penginapan pada 8 Zulhijjah dan bergerak ke tempat berwukuf, iaitu di Arafah. Selepas mereka berwukuf di Arafah, mereka akan pergi ke Muzdalifah untuk melaksanakan mabit. Mabit itu maksudnya adalah bermalam. Kemudian daripada Muzdalifah ini, okey, kita kena faham perbezaan jemaah ini apabila mereka selesai bermabit di Muzdalifah, sama ada mereka ingin pulang ke Mekah ataupun mereka ingin terus ke Mina untuk melaksanakan ibadah-ibadah seterusnya. Jadi bagi jemaah ini, mereka akan pergi ke Mekah terus dan mereka boleh melaksanakan tawaf haji. Kemudian selepas melaksanakan tawaf haji, mereka melaksanakan sa'i haji. Boleh lihat di sini, yang saya tandakan, yang saya highlightkan warna kuning ini adalah rukun-rukun. Dan cara yang pertama ini, rukun-rukun ini semuanya mengikut urutan yang asal. Mula berniat, kemudian berwukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian bercukur atau bergunting, barulah mereka akan pergi ke Mina untuk melontar jamrah kubra. Kemudian pada hari-hari tasyrik, mereka akan bermabit di Mina dan melontar ketiga-tiga jamrah pada hari-hari tasyrik. Untuk lebih jelas faham, saya susun pula mengikut lokasi. Ini adalah lokasi di Mekah dan hotel penginapan. Kemudian yang berdekatan dengan Mekah itu adalah Mina, dan juga di situ ada tempat melontar jamrah. Selepas daripada Mina itu adalah Muzdalifah. Selepas daripada Muzdalifah itu adalah Arafah. Maka bagi jemaah, cara yang pertama ini, bagi sesetengah jemaah pakej yang melaksanakan haji tamattu' ini, apabila mereka berniat di hotel penginapan, mereka akan terus pergi ke Arafah, dan selepas selesai daripada Arafah, mereka akan bermabit di Muzdalifah. Okey, kenapa gambar ini? Ini adalah gambar orang tengah kutip batu, dan disunatkan untuk jemaah-jemaah haji untuk mengutip batu di Muzdalifah untuk melontar di jamrah. Baik, kemudian daripada Muzdalifah mereka terus pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i dan bercukur dan bergunting. Kemudian mereka pergi ke Mina untuk melontar jamrah kubra dan bermabit di Mina serta melontar ketiga-tiga jamrah. Ini adalah flow mereka, iaitu ataupun flow cara yang pertama, mereka melaksanakan mengikut urutan yang asal. Baik. Kemudian kita pergi pula kepada cara yang kedua. Adakah tuan-tuan, puan-puan, cik puan faham dengan penerangan ini? Tolong komen di bawah.
sama ada faham ataupun tidak, supaya saya dapat memperbaiki, supaya saya dapat memberi kefahaman kepada anda semua, insya-Allah. Baiklah, cara yang kedua. Cara kedua ini dilaksanakan oleh hampir kesemua jemaah muassasah yang pergi dengan tabung haji, yang melaksanakan haji tamattu. Ini adalah majoriti jemaah Malaysia akan melaksanakan cara ini, iaitu apabila mereka berniat di hotel, mereka akan pergi ke Arafah pada 9 Zulhijjah. Pada 11 Zulhijjah mereka bermabit di Muzdalifah. Kemudian mereka akan terus pergi ke Mina. Maksudnya mereka tidak balik ke Mekah dahulu. Mereka terus ke Mina untuk melaksanakan Jamrah Aqabah. Kemudian mereka akan bercukur atau bergunting di Mina. Dan pada hari-hari tasyrik mereka akan melaksanakan mabit di Mina dan melontar ketiga-tiga jamrah. Selepas itu barulah mereka akan pulang ke Mekah untuk melaksanakan baki-baki rukun ataupun baki-baki pekerjaan haji yang lain, iaitu tawaf haji dan sa'i haji. Maka susunannya di sini mereka akan berniat dahulu, kemudian berwukuf di Arafah, kemudian mereka bercukur atau bergunting, kemudian barulah mereka melaksanakan tawaf, kemudian akhir sekali barulah mereka melaksanakan sa'i haji. Itu adalah cara yang kedua. Untuk lebih mudah faham, saya susun mengikut urutan ini. Selepas mereka berniat di hotel penginapan, mereka terus pergi ke Arafah dan mereka terus pergi ke Muzdalifah dan mereka terus kemudian mereka terus ke Mina untuk melaksanakan ibadah-ibadah di sini, sehinggalah selesai hari tasyrik barulah mereka akan pulang ke Mekah untuk melaksanakan baki-baki pekerjaan, iaitu tawaf dan sa'i. Okey, itu adalah cara yang kedua. Cara yang ketiga bagi jemaah-jemaah haji ini, iaitu jemaah yang pergi dengan muassasah tabung haji. Mereka pula melaksanakan haji ifrad atau qiran. Haji ifrad ini apa? Boleh rujuk semula kepada siri-siri kita yang lepas yang menceritakan tentang jenis-jenis haji. Secara ringkasnya, haji ifrad ini adalah jemaah haji melaksanakan haji dulu, barulah selepas selesai haji mereka melaksanakan umrah. Manakala bagi haji qiran, jemaah-jemaah ini menggabungkan, mereka membuat haji dan umrah sekali. Baik. Maka apa yang membezakan jemaah haji ifrad dan atau qiran dengan jemaah tamattu'? Saya ulang lagi sekali, iaitu apabila mereka berniat. Salah satunya adalah tempat mereka berniat. Kalau kita jemaah Malaysia, biasanya kita akan berniat di Qarnul Manazil, ataupun jika kita datang daripada Madinah, kita akan berniat di Bir Ali. Kemudian apabila sampai ke Mekah, sunat untuk melaksanakan tawaf qudum, dan selepas melaksanakan tawaf qudum boleh melaksanakan sa'i haji. Kemudian barulah pergi ke Arafah untuk berwukuf, pergi bermabit di Muzdalifah, kemudian mereka akan terus ke Mina untuk melaksanakan Jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah, bercukur atau bergunting dan meneruskan ibadah di Mina, iaitu bermabit di Mina dan melontar ketiga-tiga jamrah. Kemudian barulah mereka akan pulang ke Mekah untuk melaksanakan baki ibadah yang belum dilaksanakan, iaitu tawaf haji. Ini adalah flow pergerakan mereka. Daripada miqat, mereka akan ke Mekah melaksanakan tawaf qudum dan sa'i haji jika mereka ingin melaksanakannya. Kemudian mereka akan terus pergi ke Arafah, kemudian pergi ke Muzdalifah, kemudian pergi ke Mina untuk melaksanakan ibadah-ibadah di sini, bercukur dan bergunting di Mina, barulah mereka pergi ke Mekah semula untuk melaksanakan tawaf haji. Dan bagi siapa yang belum melaksanakan sa'i haji, mereka boleh melaksanakan selepas daripada tawaf haji. Kita terus kepada cara yang keempat, iaitu dilaksanakan oleh sesetengah jemaah package yang melaksanakan haji ifrad atau haji qiran. Sama juga bagi haji ifrad dan haji qiran, mereka akan berniat di miqat. Apabila mereka sampai ke Mekah, mereka akan melaksanakan tawaf qudum.
ataupun tawaf selamat datang. Kemudian mereka boleh melaksanakan sa'i haji. Apabila sampai hari Arafah, mereka pun akan pergi berwukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah. Ini pula membezakan cara keempat dan cara ketiga, iaitu mereka akan terus pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf haji dan bercukur atau bergunting. Kemudian mereka pergi semula ke Mina untuk melaksanakan jamrah Aqabah dan meneruskan ibadah di Mina, iaitu pada hari-hari tasyrik mereka akan bermabit di Mina dan melontar ketiga-tiga jamrah. Secara ringkasnya, daripada miqat mereka akan pergi ke Mekah. Apabila mereka sampai ke Mekah, mereka melaksanakan tawaf qudum dan sa'i haji jika mereka ingin melaksanakannya. Kemudian mereka terus pergi ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian mereka akan terus ke Mekah semula untuk melaksanakan tawaf haji. Barulah mereka pergi ke Mina untuk melontar jamrah kubra dan mereka bermabit di Mina serta melontar ketiga-tiga jamrah pada hari-hari tasyrik. Begitu adalah ringkasan keempat-empat cara ataupun tertib yang jemaah-jemaah haji laksanakan. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Jika ada apa-apa persoalan ataupun feedback sama ada anda faham ataupun tidak, saya cuba untuk menyampaikan kepada anda semua supaya faham. Kerana apa? Kerana pelajaran-pelajaran yang akan datang, kita akan belajar pula lebih mendalam tentang wajib-wajib haji. Sebelum ini kita sudah membicarakan secara ringkas berkenaan dengan rukun-rukun haji. Kita akan sambung pula dengan wajib-wajib haji. Dan jika kita faham flow ataupun urutan dan tertib pelaksanaan haji ini, insya-Allah kita akan lebih faham bagaimana pelaksanaan haji ini dilaksanakan. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada kita semua supaya kita dapat lebih berdikari dalam melaksanakan ibadah ini nanti, insya-Allah. Kerana mungkin kita hanya dapat melaksanakan ibadah haji ini sekali dalam seumur hidup kita. Jika kita berpeluang, kita pergilah dahulu melaksanakan umrah. Kerana apa? Kerana kebiasaannya lawatan kita akan melihat-lihat di tempat-tempat pelaksanaan haji ini, iaitu di Arafah, Muzdalifah dan Mina. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.